Okay you all, okay guys, so saya mengucapkan selamat Hari Raya Deepavali or Happy Deepavali or Happy Diwali 2022 kepada semua penganut-penganut agama Hindu di dalam Malaysia, di luar negara. Happy Deepavali, okay? Hai, apa khabar semua? So, di samping kita nak masak, kita kena setting jugalah kan, supaya nampak handsome, supaya nampak tampan, supaya nampak cantik. Sebab makanan tu kalau kita buat dengan cantik, dengan sedap, cantik mesti sedap, cantik mesti sedap. Bila dia sedap, barulah orang ketagih, nak makan lagi, nak order lagi. So hari ni kita nak masak apa sebenarnya? So hari ni kita nak masak satu menu yang sekarang ni agak popular, iaitu nasi ganja. Kepada anda semua yang mungkin, lah betul ke nasi ganja? Nasi ganja ni bukan menggunakan ganja, tapi bila orang makan dia, dihias dengan cantik. Lepas tu bila dah cantik, dimasakkan dengan mengikut cita rasa orang utara yang banyak anak mami yang suka makan nasi kandar. So diorang panggil nasi ganja. Jadi hari ni kita nak masak nasi ganja dengan I punya version I sendiri. Cara-cara orang-orang selatan menyediakan nasi ganja mengikut cita rasa mereka dan disesuaikan dengan nasi ganja yang belah Ipoh dan juga belah-belah utara nasi kandak. Jadi kalau anda nak cuba, anda boleh cuba saya punya resipi sebab very simple dan amat sedap, memang dijamin sedap. So tanpa membuang masa. So let's check it out, this recipe. So look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ni. Hari ni kita ada lagi sekali beras basmati ya. Nampak ni. Kita ada beras basmati. Saya biasa menggunakan Royal basmati sebab dia panjang-panjang dan senang untuk kita masak. Kita ada ayam, this one is the chicken. So kita nak masak apa hari ni? Today we want to make a nasi ganja ala-ala selatan, ala-ala Melaka. Juga bersama dengan ayam goreng mamak or in English they call ganja rice with a mamak fried chicken, my version Puerto Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Okay, so firstly kita kena siapkan nasi ganja kita dulu. Saya menggunakan beras basmati. Biasa orang menggunakan beras basmati lah. Tapi kalau you tak mau gunakan beras basmati, boleh pakai beras biasa pun tak jadi masalah. Okay. Cuma kalau kita nak makan nasi tu lembut dan dia very high class, gunakanlah beras basmati. Okay. Dan bahan-bahan seterusnya kita perlukan 1 or 2 tablespoon minyak sapi ghee oils. Ini pun yang tinggal baki-baki je tu. Saya semuakan. And this one is onion and garlic, bawang putih. Dan kita perlukan 4 sekawan for members, star anise, cinnamon stick, clove and cardamom. Bunga lawang, kayu manis, cengkeh dan juga buah pelaga. Dan kita gunakan perencah sup. This one is, saya tak semuakan pack kecil ni, saya hanya pakai 1 tablespoon of perencah sup, soup powder, okay. Dan kita perlukan daun pandan untuk aroma kepada nasi ganja kita, okay. Itu saja untuk kita punya bahan nasi ganja kita, okay. Sekarang saya tunjukkan bahan-bahan untuk kita buat ayam goreng mamak ataupun Indian fried chicken, my version Puerto Jawa. So now let we check the ingredient. So kita perlukan ayam, this one is our chicken, potong mengikut saiz yang anda suka. Saya potong macam ni lah, mengikut saiz yang saya suka ni. Potongkan berapa kerat terserah kepada cita rasa anda, okay. Dan ini adalah 2 or 3 tablespoon serbuk kari. Saya kalau guna serbuk kari, saya buat sendiri. So ini adalah kari devil. Nampak tu dia masih ada biji-biji lagi. Saya buat kari sendiri supaya tidak ada daun kari. Dalam menu saya ni, saya tak gunakan daun kari sebab saya allergic dengan daun kari. Tapi kalau you nak guna daun kari, you boleh letakkan daun kari. Memang dia kena letakkan daun kari untuk hiasan dia, daun kari yang digoreng. Dan kita menggunakan 400 gram tepung jagung. This one is 400 gram tepung jagung ataupun cornstarch. Versi saya suka letakkan tepung beras sikit dalam setengah cup untuk ada rasa rangup. Okay. And 2 pieces of egg, 2 biji telur. Dalam rempah kari devil ni memang dah ada jintan, tapi kita kena tambahkan lagi 1 tablespoon of jintan lagi untuk ada rasa banyak jintan dia, iaitu ini adalah jintan hitam ataupun cumin powder yang telah disangrai dan kita kisarkan dia. Dan 1 tablespoon of fennel powder, serbuk jintan putih, kita tambahkan lagi jintan. Dan kita tak perlu nak drama-drama, kita kena letakkan garam sedikit, salt, and this one is the MSG, Ajinomoto ke apa-apalah perasa, MSG secukup rasa, okay.
And 1 tablespoon of jus limau air limau jus tu 1 tablespoon untuk ada rasa masam-masam sikit, okey. Kalau tidak you boleh perahkan limau nipis sikit lah. Dan saya gunakan pewarna oren saja, tak payah tambahkan dengan warna merah. Saya nak dia warna oren, jadi saya menggunakan pewarna oren secukupnya, satu sudu makan ke untuk dia punya adunan dia menjadi warna oren bila kita goreng nanti, okey. Itu saja. So now let we cook. Mari kita masakkan kita punya ayam goreng mamak kita, okey. So setelah kita basuhkan kita punya beras kita kita rendamkan sekejap, we soak it. Okay, bagi dia agak direndam sekejap dalam 5 minit macam tu. So now kita blendkan onion and garlic, bawang putih ni. Okay. Okay, so kita masukkan kita punya minyak sapi kita saya dah masukkan nampak tu Semuakan dalam 2 tablespoon 2 tablespoon Okay. Cairkan dia, okay, like this. Dan kita masukkan 4 sekawan 4 members cardamom, star anise, clove and cinnamon stick kita tumiskan dulu 4 sekawan ni, kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh. Kita tumiskan sampai dia terbit aroma, okey. Kita tumiskan bawang dengan garlic yang telah kita blend Tumiskan sampai dia terbit bau, sampai dia masak kita punya bumbu kita ni okey, sampai dia agak kering sikit sampai terbit minyak jugalah okey. Okey, so look at dia, nampak dia dah super dry, nampak tu dia dah masak kita punya bumbu kita Minyak-minyak dia pun dah terbit dekat atas ni nampak tu. So sekarang kita masukkan perencah sup saya tak semuakan, saya letak sikit untuk ada aroma sikit tak perlu banyak sangat Dan kita letakkan pasti sedap no jadi yang bujang-bujang kat rumah pun dia boleh masak sini 1 tablespoon okay. And mixing adukkan merata sikit, okay. So bila dia dah sebati macam ni, okay, kita letakkan air secukupnya, okay. Mixing adukkan merata. Jangan lupa kita masukkan daun pandan daun pandan dia banyak sikit tak apa bagi aroma dia sedap situ okey. Kalau tak nanti dia rasa macam nasi ayam pula sementara kita menunggu air tu mendidih, so kita boleh bersihkan telur asin sebab kalau makan nasi ganja ni memang sedap kalau ada telur masin ni telur masin saiz AAA yang besar-besar macam ni so kita basuh dan kita rebuskan, okey. Look at this, dia dah mendidih, aroma dengan daun pandan ni memang dah sedap dengan campur dengan rempah sup dia. Sekarang ni kita masukkan kita punya beras basmati kita, okey. Dan kita masakkan dia sampai nasi ni masak, sampai nasi ni separuh masak half cook pun boleh sebab saya suka transferkan kepada periuk biasa nanti untuk kita tanakkan dia, okey. So look at this, nampak nasi dah agak kering. So kita aduk-adukkan dia sekejap meratakan dia. Ini aroma dia memang dah sedap sangat dengan dia punya beras. Saya suka pakai beras ni saya suka pakai beras ni sebab dia muai dan dia mudah masak dan dia tak putus-putus okey. Dah separuh masak, kita transferkan ke dalam kita punya bekas periuk ni supaya senang tanam saya biasa buat macam tu kalau nak masak pakai rice cooker pun boleh, tapi ni kita buat yang manual punya lah okey. Ni daun pandan ni kita letakkan bawah ni supaya dia tidak melekat-lekat okey. Potongkan lagi daun pandan kat bawah ni supaya dia tidak melekat memang non stick dia tak melekat, tapi untuk bawah ni, bahagian bawah ni tambah aroma lagi dan dia tidak melekat-lekat okey, like this. Now kita masukkan kita punya nasi kita, okey. Okey, kita tuangkan nasi kita. So sekarang kita akan tanakkan dia, okey. Sekarang kita hidupkan api. Okey, kita kecilkan api dengan low heat fire, dengan api yang kecil Okey, kita tutupkan dia rapat-rapat dengan api yang kecil. Kita tanakkan dia around 15 minit 15 minit, okey.
So kita nak siapkan tepung untuk kita buat ayam goreng mamak. Okey, kita masukkan tepung jagung ni, kita semuakanlah. Walaupun saya pakai sikit je, semuakanlah untuk you all semua boleh faham ya. Dia punya adunan-adunan dia. Saya masukkan rempah kari devil saya. Okey. Masukkan garam dan ajinomoto. Masukkan fennel powder sebut jintan manis. And then this one is jintan hitam, cumin powder. Tuangkan pewarna oren saya pakai pewarna oren je, saya tak campur-campur, saya suka warna oren je. Golden brown. Rice flour ataupun tepung beras setengah cup Okey. Tuangkan air sedikit demi sedikit jangan banyak sangat, nanti jangan dia terlampau cair pula agak-agak okey. Masukkan lagi sikit. Okey. Masukkan lagi. Kita aduk-adukkan dia macam ni bagi sebati. Jangan terlampau cair, jangan terlampau pekat macam ni sedang-sedang air nampak ni. Macam tu dia likat dia. Nampak tu. Dia punya pekat dia macam tu Okey. Kita masukkan jus limau sikit untuk ada rasa masam-masam sikit. Kita mixing kita adukkan merata. Dan kita masukkan telur egg, 2 pieces of egg. Alright. 2 pieces. Dan kita kocokkan dia. Kita sebatikan dia supaya dia menjadi adunan yang lengket ataupun melekat dekat ayam kita Okey. Saya pun ada udang, nanti kita boleh celupkan sekali dengan tepung ni, adunan yang sama untuk kita jadikan dia udang goreng tepung ala-ala mama. Dan sekarang kita boleh masukkan ayam kita kita masukkan dulu 3 ketul dulu untuk kita gorengkan dia. Okey. Alright. Kita celupkan dulu. Sementara kita tengah panaskan minyak okey. After 15 minit, selepas 15 minit nampak tu. Kita punya nasi kita dah masak nampak tu. Bergasap-gasap lagi nampak tu. Walamak min, nampak ni nasi dia nampak tu nasi dia panjang-panjang. My version warna dia macam ni tapi aroma dia sedap bau daun pandan dengan ada rempah-rempah yang very simple. Sekarang kita nak buat deep fry. Saya menggunakan Kuali Legend. Ni ingat tak Kuali Legend ni? Daripada awal saya syuting, saya pakai Kuali ni. Nampaknya masih bersih, masih berkilat lagi walaupun telah 10 tahun digunakan pandai jaga tak kebersihan So sekarang ni minyak dah panas. Nampak tu dah panas. Kita masukkan okay. Kita masukkan ayam kita. Alright. Dan kita gorengkan. Gorengkan dia sampai dia masak, sampai dia golden brown Kalau dia tak cukup tebal, kita celupkan lagi dengan tepung. Lepas tu kita gorengkan lagi, okey. Sekarang kita flip over, kita terbalikkan. Nampak tu warna dia cantik warna oren macam tu Dan kita balikkan ayam ni. So look at sampai ni look at this sampai ni. Nampak dia belum tebal dia tak. Nampak ni dia tidak begitu tebal lagi kalau ayam goreng mamak ni dia punya tepung ni memang kena tebal sikit okey. Ambil lagi ni ambil lagi ni dan kita celupkan lagi dekat dia punya nampak ni tepung ni kita celupkan lagi. Celupkan lagi macam ni. Nampak tu. Bagi dia double kita gorengkan lagi. Macam tu. So kita ambil lagi ni, kita celupkan lagi. Okey. Dan kita gorengkan lagi. Sama juga dengan yang ini dia sampai dia dah tebal, dah rangup, warna dia golden brown, keperang-perangan. Nampak ni. Kita take it out, kita angkatkan dia. Nampak ni. Walamak min, nampak tu. So now ready to be served. Kita akan hidangkan dia, okey. Tapi sebelum tu kita nak buat udang goreng tepung pula. Kita masukkan dalam kita punya udang kita masukkan, kita celupkan macam biasa. Macam ni celupkan macam tu. So kita gorengkan dia, okey.
Udang ni goreng jangan lama-lama nanti dia kecut. Alright, nampak ni. Tu dia ya, udang kita. Nampak ni udang kita. Sekejap je goreng dia, jangan lama-lama Don't overcook Nanti dia kecut. Yes, just check it out. Ni dia udang goreng tepung ala-ala mamak, nampak ni. Check this ya. Ini adalah kita punya set, kita punya nasi ganja kita. Nampak ni nasi ganja kita. Ya, this one adalah kita punya nasi ganja kita masak hari ni. Saya punya tak letak pewarna. Memang saya suka warna yang asli macam ni. Dia putih-putih ke coklat-coklat cair. Dan kita ada udang goreng tepung ya, ala mamak macam ni ya. Kari devil sotong ni, kari devil sotong Ini kari sotong. Ya, nampak ni sotong dia. Walaupun dah tinggal kecut-kecut macam tu, sebab kita beli sotong dia tak berapa besar, jadi bila dia masak dia kecut sikit. Dan ini adalah kita punya ayam goreng mamak kita. Nampak ni? Nampak? Ya. Ayam goreng mamak. Dan saya ada pajeri nenas. This one is a pineapple pajeri. Dimakan dengan kuah pineapple pajeri dengan nasi ganja kita, memang sedap. You can check in my previous video how to make pajeri nenas ala mamak ni. Dan untuk sambal, saya pilih sambal udang. Nampak ni? Ni sambal udang. Ya. Ya, sambal udang. Mana udangnya? Ni udangnya, nampak ni. Ya, ni udangnya. Sambal udang. Sambal ni terserah kepada cita rasa anda, nak pakai sambal kelapa, boleh sambal apa-apalah. Yang penting kena ada sambal. 8, ini adalah kita punya bendi yang telah kita celur, timun. Ya, dan kita punya telur asin, salted egg dan juga daun salad. Itu saja. So now, mari kita mukbangkan dia, okey? Okey y'all, tada. So ini dia kita punya nasi ganja kita dengan ada ayam goreng mamak, dengan ada udang goreng tepung, nasi, telur masin, pajeri, sotong masak kari dan bendi. Dan ada timun dan dengan ada kuah kari sotong dan juga kuah pajeri dan juga sambal tumis udang. This one is a nasi ganja my version lah, okay? So now I zoom it for you, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. Ini satu set kita punya nasi ganja kita. Nasi kanda yang diubah, yang diolah. Sebab nasi kanda tu biasa nasi putih. Tapi oleh kerana diolah dengan nasi basmati dan dijadikan nasi tu ada berempah sikit dan disediakan dengan pelbagai, kalau nak makan nasi kanda ni mesti kena ada banyak dia punya kuah. Hari ni sebagai kuah kari sotong, ada kuah pajeri nenas dan juga sambal udang. Sebab saya suka sambal udang, kalau kasih petai lagi sedap belah-belah Melayu-Melayu suka ada sambal udang dengan petai. So tanpa membuang masa, marilah kita makan apa yang kita dah masak. So kita rasa kita punya nasi itu dulu. So kita buat makan. Macam mana nak makan ni, penuh kat pinggan ni kan. Saya sebenarnya kalau nasi ganja ni saya tak begitu meminati sangatlah, tapi oleh kerana nak tunjukkan kepada anda bagaimana penyediaan nasi ganja yang very simple. Sekali masuk kat mulut kita, dengan kena kari sotong melekat dekat dia punya nasi dia ni. Sotong dia ni, kepala dia. Tak sedap. Sedap ni you all. Memang sedap. Bukan nak pergi diri ya. Tapi memang sedap. Asli gari putih. Belah-belah selatan kalau buat nasi ganja memang putih macam ni. Dia tak letak inci sebab dia tak sama macam nasi ayam ke nasi mandi ke kan. Okay.
Ada tuna, bendi. Kita punya udang goreng capung. Hangat. Ayam mami sedap ni. Memang layak dipanggil nasi ganja. So kita rasa kita punya ayam kita nampak ni, bahagian yang dada dengan kepak, dia masih rangup lagi. Kita ambil dia punya bahagian isi ni, nampak ni. Sedap. So kita tepikan dulu bahagian ayam ni, ya. Kita makan dengan nasi supaya penuh, kita punya pinggan kita tak terlampau penuh. Kita asingkan kita punya ayam kita. Sebenarnya ayam goreng mamak ni memang macam ni kan. You kena gorengkan dengan daun kari dan juga lada kering tu you gorengkan untuk you taburkan sebagai hiasan. Tapi oleh kerana saya ni kan allergic dengan daun kari, jadi saya tak taburkan lah. Jadi kepada anda kena taburkan supaya sama macam kat kedai mamak Dengan ada telur masin. Telur masin digaul-gaulkan dengan kuah daripada pajeri sikit, ya. Sambal, ya, sambal. Kita punya sambal udang sikit. Saya makan nasi ganja ni, dia memang kena banyak dia punya kuah-kuah dia. Dia campur-campur dengan kuah dia. Dia cecahkan dengan kuah kari macam timur macam ni. Makan mama. So kita ambil pajeri. Siapa yang suka makan pajeri? Pajeri ni saya buat sendiri semalam. Buat dalam video yang berasingan. Ya. Sebab saya akan buat throwback ataupun buat sekali lagi pajeri, ya. Wah, mama sedapnya. Ada orang dia suka meletakkan kobis, sayur kobis yang dimasak ala mamak kan. Udang. Sebenarnya saya tak suka sayur kobis. Dah makan macam dengan nasi biryani ni pakai sayur kobis macam tak kena, macam tak masuk dengan selera. So masa saya makan apa jadi acar. Wow. Itu selera anda lah, selera orang Johor, orang Melaka makan nasi biryani macam ni. Ni bukanlah biryani, ni nasi ganja. Tapi pakai belah-belah mati. Tidak rasa macam nasi biryani. Lepas lagi dicampurkan dengan kuah-kuah, segala kuah. Kita ambil ayam sikit, ya. Ayam ni ayam yang masih muda, bila dimasak aroma dia pun nampak harum. Jadi yang penting untuk penyediaan nasi ganja ni ialah nasi, ya, yang gunakan susu, yang gunakan santan. Kita mesti kena plain macam ni. Dan ada rasa khas daripada bau daripada daun bunga pandan, bunga pandan, daripada daun pandan. Kita urut-urutkan dengan kita punya telur masin, pajeri. Jangan forget kita punya sotong. Ya, yang penting dia punya kuah kari dia. Hari ni saya buat kuah kari sotong dimakan dengan sambal udang, sambal tumis udang dan juga sambal pajeri. Percayalah. Memang sedap. Jadi tercapailah hasrat saya nak masak nasi ganja. Selalu tengok orang kita nasi ganja. Saya tak boleh makan kat kedai mamak tu, kat kedai tu, sebab kadang-kadang dia tak macam nak ambil ayam ni, kadang-kadang ditaburkan dengan daun kari, menggunakan daun kari. Jadi saya kan allergic. Jadi saya masak sendiri. Masak sendiri lagi sedap kan, mengikut cita rasa kita.
Tak payah beli-beli. Tak kira-kira mamak tu. Ya, masak sendiri, dia jaga kebersihan diri sendiri. Dia payah masak sedap. Suami makan sedap. Sedap macam ni. Tak tolak ni kalau mak mertua lalu kat belakang dia tak perasan. Mesti dia suka, mesti dia sayang, dia nak lagi, dia nak lagi, dia nak lagi. Okay. So, kepada anda semua, terima kasih kerana telah menonton. Selamat mencuba nasi ganja yang very simple. Kalau you nak jual, you boleh jual sebab ni pun dah sedap. Sedap? Memang sedap. Okay, sampai berjumpa lagi. Bye!